Okay, jadi kita ada apa di situ, kita expand kita kembangkan, kita dapat berapa? 400N tolak 10N kuasa 2. Okay, 400N tolak 10N kuasa 2. Okay, selesai untuk contoh yang kedua. Dah tak share dah. Saya tertutup. Okay, so seterusnya kita bincangkan berkenaan dengan apa namanya fungsi songsang. Okay, fungsi songsang. So yang pertama kita nak menentukan kewujudan fungsi songsang, okay, iaitu diberi suatu fungsi, adakah fungsi songsang itu wujud. So sebenarnya kita boleh buat test kita tak perlu cari fungsi songsang tersebut, di mana testnya ialah ujian garis mengufuk. Okay, garisan mengufuk ialah garisan yang horizontal. Garisan yang horizontal. Kalau kita nak menentukan sama ada fungsi tu ialah fungsi ke tidak, kita buat yang menegak. Okey, kenapa sebenarnya kita buat menegak? Okey, kalau dalam fungsi biasa, X tu adalah objek. Okey, X itu adalah objek. Jadi apabila kita buat ujian garis kita ialah garis yang mencancang. Okey, kita buat garis yang mencancang kan? Kerana kita nak potong paksi X. Kerana X adalah objek. Okay, X adalah objek. So apabila kita deal dengan fungsi songsang, maka dia punya anak panah terbalik kan, fungsi songsang kan. Jadi sebenarnya Y itu telah menjadi objek. Okay, Y itu telah menjadi objek. Jadi bila kita buat ujian, kita kena buat potong paksi Y lah. Faham tak? So kita potong paksi Y. So kita sentiasa potong pada paksi yang merupakan objek. Okay, so kita gunakan konsep yang sama, iaitu kita dah saya merekod tu. Okay, so kita gunakan fungsi yang sama, maka kita guna kaedah yang sama. Okay, kita potong di mana? Ingat, kita potong di objek. Okay, kita potong di objek. So bila kita nak buat garisan ujian garis mengufuk ni, kita potong. Tengok ada tak dua koordinat. Kalau tak ada dua koordinat, maksudnya setiap objek dipetakan kepada satu image. So dia dah memenuhi kita punya takrifan fungsi. Okay, takrifan fungsi. So kalau yang ni you tengok kita potong, ada dua koordinat. Nampak tak ada dua koordinat kat situ? So bila dua koordinat maksudnya dia dua image. Okay, maksudnya dia dua image. So make sure you faham kenapa kita menggunakan ujian garisan mencancang dan ujian garisan mengufuk. Okay, so mungkin ada di antara anda yang macam saya cakap tadi, tak tahu bila nak guna mengufuk, tak tahu bila nak guna yang mencancang. Tadi saya dah bagi tahu, kita potong apa? Objek. Okay, garisan tu akan memotong objek. So you buat catatan tu so ingat kepada konsep, tak nak hafal. Tak nak hafal, kita ingat konsep. Alright, selesai yang ini. Okay, soalan yang ini, kita nak mencari fungsi songsang. Maksudnya dia bagi kita fx, kemudian dia suruh kita cari fungsi songsang, dia suruh tunjukkan adakah gx yang diberi itu adalah fungsi songsang. Okay, kalau fungsi songsang, saya tak perlulah cerita banyak-banyak sangat kan, kita tukar perkara rumus sahaja kan. Iaitu cara paling mudahnya kita letak y sama dengan 3 tolak 2x. Kemudian kita jadikan x tu perkara rumus, maka kita dapat 3 tolak y per 2, betul? Dan ingat, y tidak wujud dalam soalan. Y ialah perwakilan yang kita gunakan untuk memudahkan kita punya pengiraan. Jadi last wajib tukar balik kepada X. Okay, jangan lupa wajib tukar balik kepada X. Kalau anda stop di sini, markah pun stop di sini je lah. Okay, takat mana kita buat, takat itulah kita dapat markah dia. So kalau kita tengokkan yang ini dengan yang ini, sama betul? Maksudnya GX adalah bersamaan dengan F songsang. So soalannya pun suruh tunjuk yang tu je pun kan? Suruh tunjuk yang tu je. So kita pergi ke next one. Okay, kita pergi ke next one. So soalan yang pertama. Tentukan sama ada fungsi berikut ada fungsi songsang atau tidak dan berikan sebab. Okay, apabila dia berikan sebab, sebenarnya dia minta kita punya justifikasi. Maksudnya kita kena bagi kita punya takrifan fungsi.
Okay, kita kena bagi takrifan fungsi. Dia masih menguji adakah anda faham apa maksud fungsi. Okay, itu yang diuji. Jadi kita tengok yang pertama. Oleh kerana nak tengok fungsi songsang, maka kita kena tengok ini sebagai objek. Jadi kita tengok negatif 2 ni ada image tak? Ada. Ada berapa image? 1. Okey. 4 ni ada image tak? Ada. Ada berapa image? 1. 9 ada image tak? Ada. So semua objek dia ada image. Okey, semua objek dia ada image. Dan image dia satu je. So dia adalah fungsi. Dia mempunyai fungsi songsang. Okay, dia mempunyai fungsi songsang. So apakah sebab anda? Apakah sebab justifikasi anda? Sebab setiap objeknya mempunyai satu image. Balik kepada konsep apakah maksud fungsi. Alright, tengok yang kedua. Yang kedua ni tak ada tunjuk domainnya yang mana, kodomainnya mana kan. Jadi kita pakai cara apa? Kita pakai garisan mengufur. Kan, mengufur. So kita tengok. Okay, sini berapa koordinat? Semua tempat satu je kan? Semua tempat satu je koordinat dia. Jadi dia mempunyai fungsi songsang. Justifikasi dia sama. Setiap objek mempunyai satu image. Okey, yang di sini ada 2 koordinat. Jadi tak ada fungsi songsang. Okey, dia tiada fungsi songsang. Justifikasi dia Y yang ini ada 2 image. Nampak tak? Y yang ini ada 2 image. Jadi kita tak perlulah pilih nombornya berapa. Kita cuma tunjuk dengan kita punya ujian sahaja. Alright, next. Soalan nextnya adalah untuk mencari fungsi songsang. Okay, mencari fungsi songsang. Jadi kalau yang mencari fungsi songsang ni saya nak skip. Okay, saya nak skip sebab kita dah secara tidak langsung bila kita buat fungsi gubahan, kita dah buat fungsi songsang kan. So saya nak skip. Okay, cuma saya nak highlight sikit yang ini. Kenapa saya highlight soalan ini? Agaknya apa sebab saya highlight soalan itu? Ya? Tak dengar? X tak boleh sama dengan 2. So? Soalan ini, soalan fungsi yang melibatkan pecahan. Okay, apabila soalan melibatkan pecahan, dia kena ada syarat. Betul? Kalau you tengok, kenapa yang ni tak ada syarat? Sebab X dia tak duduk di bahagian penyebut. Okay, X dia tak duduk di bahagian penyebut. Jadi tak perlu ada syarat. So kenapa perlunya ada syarat tersebut? Kenapa dalam soalan ni, kenapa dia kata X tak boleh sama dengan 2? Sebab kalau X sama dengan 2, nanti penyebutnya dapat kosong. So bila apa-apa nombor bahagi kosong, nanti kita dapat maths error. Nampak tak? Nanti kita dapat maths error. Jadi boleh tak saya ada soalan macam ni, pendua, saya kata dia betul ke maths error? Shopee pula. Boleh ke? Tak boleh ke? Jadi kalau soalan tu melibatkan X, duduk di bahagian penyebut, maka kita mesti ada syarat. Okay, maksudnya X boleh ambil apa-apa saja nilai kecuali that particular one. Nampak tak? Kecuali yang tu. Kerana dengan adanya nilai X yang itu, keseluruhan hubungan itu dah tak jadi fungsi. Okay, dah tak jadi fungsi. So sebenarnya apabila anda jawab soalan selepas ini, sekiranya anda nampak benda ni, maksudnya anda nampak X duduk di bahagian penyebut, pastikan anda tulis syarat dia. Okay, pastikan anda tulis syarat dia. Dalam SPM dia suka tanya soalan macam ni. Contoh kan. Lepas tu dia tulis syarat X tak sama dengan P. Lepas tu dia tanya apakah nilai P. Ada pula yang tak boleh jawab. Okay, kenapa tak boleh jawab? Sebab awak tak biasa tulis syarat. Okay, awak tak biasa tulis syarat. So selepas ini you jawab latihan, tolong tulis syarat. So by the time you tulis syarat 10 kali, 15 kali, you akan ingat syarat tu menunjukkan penyebut tak boleh sama dengan kosong. Ini satu langkah je ni. P-nya 3 lah kan? Tapi ramai tak boleh jawab. Okay, sebab dia tak memahami benda tu betul-betul. So kalau anda baru faham sekarang, tolong buat catatan. Yang memang dah faham, okey lah kan? Tak ada masalah. Alright, so saya highlight yang tu sahaja. Kita pergi ke next one. Okay, kita pergi ke next one. So next one ni apa? Ungkap X dalam sebutan Y, cari apa ni? Cari ni algebra formula je kan? Tukar perkara rumus je kan? Yang ni pun saya skip yang ni pun saya skip.
Kemudiannya di sini. Alright, yang ini pun saya nak skip yang A. Okay, saya nak skip yang A. So saya nak terus tunjuk bagaimana kita cari fungsi songsang 5. Okay, fungsi songsang 5. Kalau katakan soalan A ni tak ada. Okay, katakan soalan A ni tak ada. Dia cuma diberi fx bla 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 bla. Cari f songsang 5. Beritahu saya bagaimana anda solve soalan ini. Cari songsang dulu Cari songsang dulu. Yang DGM sama ke? Cari songsang dulu ke? Sama. Ya, okey. Semua kata cari songsang dulu. Perlu ke sebenarnya? Dia tak perlu sebenarnya. Tak ada keperluan untuk cari songsang dahulu. Okey, tengok gambar rajah saya. F memetakan A kepada B. Kemudian F songsang. F memetakan A kepada B kan? Lepas tu F songsang memetakan B kepada A. Apa yang you nampak di situ? Apa yang anda nampak di situ yang duduk di GM? Dia macam terbalik. Apa yang terbalik? Sebenarnya ini yang duduk dalam bracket ni image je kan? Ini image je kan? So sepatutnya saya tak perlulah cari fungsi songsang. Kalau ikutkan fungsi dalam gambar ini, ini ialah fx 2x minus 3. Lepas tu 5 ni duduk kat mana? Kanan. So saya nak cari x lah ni kan? Betul? So saya perlu cari fungsi songsang ke? Tak perlu. Ini adalah image kepada dia. Nampak tak? Nampak tak? So saya hanya perlu buat apa? Saya hanya perlu buat 2x tolak 3 sama dengan 5. Nampak ke tidak? Perlu tak cari fungsi songsang? Perlu tak cari fungsi songsang? Tak perlu kan? Tak perlu. Kalau you faham gambar ini, maka tak perlu cari fungsi songsang. Okay? Kalau anda cari fungsi songsang, you punya langkah kerja ada 4-5 baris. Betul? Nak let y sama dengan bla bla bla, tukar x jadi perkara rumus, baru dapat fungsi songsang. Lepas tu baru nak ganti nilai x-nya sama dengan 5. Lepas tu you kata soalan tu kena kod 2 je markah. Memang 2 je markah pun. Kan? Sini 1, sini 1. Nak banyak mana lagi? Awak yang cari jalan panjang-panjang kan? So ini teknik menjawab. Cari jalan yang betul. Okay? Jalan panjang-panjang tu penat je buat. Tak salah tapi penat. Nanti awak tak cukup masa untuk menghabiskan. Yang DGM okay? Alright. So seterusnya. Ini mesti you dah buat. Okay? Mesti you dah buat. Dan sebab soalannya minta cari F songsang dulu kan? So saya tahu anda dah cari F songsang. Lepas tu you masuk X tu 2. Lepas tu masuk X-nya ni 1 dan seterusnya kan? Saya nak yang depan mata saya ni dengan yang duduk di GM ni ulang balik soalan ini tanpa melihat fungsi songsang yang anda dah jawab. Faham tak? Maksudnya saya nak you lukis gambar. Saya nak you lukis gambar. Gambar ni. 2 tu duduk di mana? Okey, 2 tu duduk di mana? Gambar tak ada markah Gambar tak ada markah. Tapi untuk soalan 4 soalan ini saya nak anda lukis gambar, cari jawapan. Lukis gambar, cari jawapan. Supaya anda ingat konsep tu. Kenapa nombor tu saya suruh letak di situ. Okey ke? Boleh ke? Okey, cepat 2 minit. Kenapa pagi tadi 10/10 sekarang tinggal 9? Siapa yang tak ada sebenarnya? Ifan tak ada dari pagi tapi waktu chemistry ada 10. Hey. Kenapa dia datang sehari dah tak sihat? Klik 9. Cepat-cepat siapkan. Senang je sebenarnya.
Minggu awak duduk di rumah tu awak buat apa Awak duduk sepanjang masa, sepanjang pagi tu belajar. Ke sepanjang pagi tu tidur. Ini orang buat Google Meet pun berapa orang je masuk ni. Dah? Sudah? Okey, Afif dah. Izzah dah. Aisyah dah. Aisyah lagi. Amar dah. Torik dah. Yang di depan saya ni dah ke belum? Semua dah Kita bincang Kita bincang. Saya bincang sebahagian je lah Saya bincang sebahagian. Cik dah. Faiz dah. Okey, saya bincang sebahagian sahaja di mana saya tulis apa? Saya tulis ni je. 4 tambah 8X sama dengan 2. Betul? Ada? Sama? Sama? Sama kan? So X dia saya tak perlu tunjuk algebra dia saya tak perlu tunjuk. Yang kedua ni ialah 10 tolak 2X sama dengan 1. Kemudian di bawah ni 4 tolak 3X sama dengan negatif 2. Dengan yang last 5 tambah 6X sama dengan negatif 6. Okey, maka dah selesai. Okey, sama tak yang di GM? Okey, good. So seterusnya ni sama? Sama? Saya tak perlu tunggu anda jawab sekarang. Okey, so balik you practice sendiri Practice sendiri untuk mengingat jawapan dia. Alright. So next, kita nak masuk kepada topik kedua. Kita sangat-sangat slow ni. Okey, topik kedua, bahagian yang pertama kita nak discuss penyempurnaan kuasa 2. Okey, penyempurnaan kuasa 2. So dalam bab fungsi kuadratik, kalau anda belum print, anda tengok je apa yang saya nak terangkan. Okey. So kalau dalam bab ini kita cerita tentang persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ni kita boleh nyatakan dalam 3 kaedah. Okey, yang pertama kita ada persamaan dalam bentuk am. Persamaan dalam bentuk am. Yang kedua kita ada persamaan dalam bentuk vertex. Okey, kemudian yang ketiga kita ada persamaan dalam bentuk pintasan. So soalan boleh bagi kita apa-apa je bentuk. Okey, apa-apa je bentuk. So jadi apa yang kita nak discuss di sini, kita tak nak discuss semua-semua ni, kita nak discuss penyempurnaan kuasa 2. Okey, kita nak discuss penyempurnaan kuasa 2. So dalam penyempurnaan kuasa 2 ni, okey, dalam penyempurnaan kuasa 2 ni, kita sebenarnya menukarkannya ke bentuk vertex. So bila kita dah tukar ke bentuk vertex, maka kita dapat A. Okey, lepas tu kita ada X tambah P. Kuasa 2 tambah Q sama dengan kosong. Okey, itu ialah yang basicnya. Kadang-kadang you akan nampak Q tu dia duduk di depan. Saja je lah dia bubuh depan belakang untuk mengelirukan anda. Yang penting you nampak ada bracket square, lepas tu tambah nombor, maka itu adalah bentuk vertex. Okey, apa sebenarnya kegunaan kita membuat penyempurnaan kuasa 2? Kita menukarkan bentuk am tu ke bentuk vertex. Tujuan utamanya sebenarnya kita nak mendapatkan koordinat titik pusingan. Yes, minimum maksimum. Betul Hafiz. Okey, kita nak dapatkan titik minimum maksimum. Kita nak mendapatkan koordinat. Okey, kenapa ada maksimum minimum? Okey, kalau A kita lebih besar dari kosong, graf kita adalah graf senyum. Okey, titik yang dimaksudkan ialah titik ini. Okey, kenapa namanya titik pusingan? Okey, tengok di sini. Mula-mula titik tu duduk di sini, lepas tu dia turun. Sampai ke sini, dia pusing. Pusing kan? Pusing, naik pula. So namanya titik pusingan lah. Namanya titik pusingan. Kalau graf dia macam ni, A-nya negatif, okey, A-nya negatif, maka dia jadi masam. Still ini namanya titik pusingan lah. Cuma dia naik. Mana cursor saya? Naik. Lepas tu dia pusing, turun macam tu. So bila kita kata titik pusingan, maksudnya kita belum spesifikkan adakah dia senyum ke masam. Okey, tapi kalau kita dah tahu dia senyum, ini dipanggil titik
minimum. Okay, kerana dia adalah titik terendah. Paling rendah minimum lah kan? Okay, titik terendah dalam graf tersebut. Kemudian yang ini kita panggil titik maksimum. Okay, itu ialah titik teratas dalam graf tersebut. So, bila kita buat dalam bentuk vertex, kita mendapatkan koordinat titik pusingan. Saya beri dalam nombor. Okay, contoh, kalau equation saya ialah 3, X tolak 4 kuasa 2, tambah 5 sama dengan kosong. Okay, so mana kita dapatkan dia punya koordinat titik pusingan? Okay, mula-mula daripada bracket, kita akan dapat nilai X. Okay, kita biasa buat kan? Kita faktor, kita dapat 2 bracket, lepas tu kita buat bracket kiri sama dengan kosong, bracket kanan sama dengan kosong. Okay, cuma dalam case ini kedua-dua bracket adalah bracket yang sama, iaitu kita ada X minus 4, X minus 4 gitu. Bracket yang sama kan? Jadi tak perlulah tunjuk 2 kali. Value-nya pun sama. Okay, jadi di sini kita hanya buat X tolak 4 sama dengan kosong, X sama dengan 4. Okay, X sama dengan 4. Di mana value di belakang ni adalah nilai Y. Okay, itu adalah nilai Y. So, bila kita dah susun dalam bentuk vertex, kita dah nampak dia punya koordinat titik pusingan. Iaitu koordinat titik pusingannya ialah 4, 5. Kalau ikutkan graf saya ni, kecerunan graf saya 3. Positif. So, saya pakai gambar di kiri ni lah. Ini ialah 4, 5. Okay, itu ialah koordinat 4, 5. Ada masalah? GM okay? Alright. So, itu yang kita nak tahu. Okay, kemudiannya saya nak highlight lagi satu perkara. Okay, nilai ini juga dikenali sebagai nilai minimum atau maksimum. Kadang-kala soalan boleh beri kita dalam bentuk ayat. Okay, iaitu dia boleh bagi tahu kita graf sekian-sekian. Okay, graf A, X tambah P kuasa 2Q mempunyai nilai minimum negatif 7. Cari nilai Q. Soalan panjang. Okay. Tapi jawapan dia 1 markah je. Jawapan dia 1 markah je. Dia uji apa tu? Awak tahu tak? Dia uji apa? Awak tahu tak apa itu nilai minimum? Nilai minimum yang mana satu? Nilai minimum yang duduk dalam bracket ke? Yang duduk luar bracket ke? Itu yang dia nak uji. Okay, itu yang dia nak uji. Soalan pengetahuan sahaja Afif kata. Yelah, soalan pengetahuan je lah. Kalau you tahu nilai minimum dan maksimum adalah Q, maka terus jawab. Q adalah negatif 7, that's all. 1 je pun markah. Okay, 1 je pun markah dia. Jadi bila you nampak soalan bagi kita nilai minimum maksimum tu, maksudnya dia nak uji. Awak tahu tak mana satu minimum, mana satu X. Okey, kenapa? Kenapa nilai minimum maksimum tu Y? Kenapa bukan X? Okey, kita tengok pada gambar. You tengok pada gambar saya ni, awak rasa X paling kecil tak dalam gambar tu? Awak rasa ada X paling rendah tak dalam gambar tu? Apa maksud X paling rendah? X yang paling kecil dalam graf tu? Kita lukis graf tu, lukis sebahagian je kan? Graf tu sebenarnya ada disk lagi kan? Betul? Sampai hitam tu je ke? Ada lagi kan? Sampai biru tu je ke? Tak berhenti, betul tak? Berhenti. Jadi bila graf tu memanjang ke atas tak berhenti, ada tak nilai X maksimum dia? Tak ada kan? Dia akan melebar sampai tak tahu mana satu X dia. Okay, so dia tak ada X maksimum tau. Dia tak ada X maksimum. Dia ada X minimum ke? Minimum kita tengok kiri lah kan? Kita tengok kiri. Ada X minimum ke? Bila graf tu melebar, dia melebar both side kan? Dia melebar both side macam tu. So dia tak ada X maksimum, dia tak ada X minimum. Tetapi Y ada. Betul? Y kita tengok yang mana? Di sinilah. Inilah Y terendah dia.
Betul tak? Itulah Y terendah dia. Kalau titik pusingan tu di sini, 73 contoh, ini ialah Y paling besar dia. Y paling besar kita panggil ini ialah nilai maksimum. Ini Y paling kecil kita panggil nilai minimum. Jelas tak? So kenapa X tak ada maksimum minimum? Kenapa bila sebut maksimum minimum mesti Y? Dia ada sebab. Okay, dia ada sebab. Jadi you kena fahamlah graf tu. So sekarang saya dah menerangkan balik graf tu. Awak faham ke tak faham? Faham Okay, faham. Asyik nak tanya Google Meet, okay? Okay, next. Saya clearkan apa yang saya conteng ni. Okay, saya clearkan apa yang saya conteng ni. Soalan penyempurnaan kuasa 2, caranya sangat mudah. Okay, cara nak buat penyempurnaan kuasa 2 sangat mudah. Yang pertama, sila pastikan A dia 1. Kalau A dia bukan 1, maka kita kena faktorkan jadikan dia 1. Okay, tapi contoh pertama ni memang dia dah 1. Saya besarkan sedikit. Okay, cara kita nak buat penyempurnaan kuasa 2, yang ini awak hafal sikit. Maksudnya awak hafal dengan membuat latihan lah. Ulang-ulang soalan yang sama 10 kali pun tak apa. Caranya ialah buat bracket square. Kemudian tolak bracket square. Kemudian salin C dia sama dengan kosong. Okay, so bracket square, tolak bracket square. Salin C dia sama dengan kosong. Okey, nak masuk apa dalam bracket? Okey, dengar Sini masuk X. Sini tambah. Soalannya tambah, kita masuk tambah. Sini jangan masuk 4. Masuk separuh dari 4. Okey, masuk separuh dari 4. Kenapa separuh dari 4? Sebab X kuasa 2 tambah 4X, saya nak pisahkan dia jadi 2 bracket. Kan? Saya nak pisahkan dia jadi 2 bracket kan? So obviously, sini mestilah XX kan? Betul tak? So macam mana saya nak dapatkan 4X? Dan saya nak konten dia sama. Memanglah 3X tambah 1X adalah 4X. Tapi kita nak buat penyempurnaan kuasa 2. Kita nak bracket tu adalah bracket yang sama. So satu-satunya cara ialah bahagi sama banyak. Aku ambil separuh. Aku ambil separuh. Macam tu. Separuh. Separuh maksudnya bahagi 2. Seorang ambil separuh. Kita nak benda tu konten dia sama. Jadi sini plus. Faham? Faham? Okey. Sini faham? Selepas tu, kita kembangkan balik. Macam jadi problem pula. Okey, bila saya kembangkan ni balik, saya dapat apa Saya dapat X square. Saya dapat 4X. Tiba-tiba ada 4 kat situ. Nampak tak? Tadi ada 4 tu. Tak ada kan? Jadi kena buanglah yang terlebih tu. Itu yang kita ada minus bracket square tu. Okay, itu yang kita ada minus bracket square. Sebab kita boleh ubah struktur soalan. Tak boleh tiba-tiba tambah nombor. Tak boleh tiba-tiba tolak something. Okay, kita kalau nak buat apa-apa, dia mesti balance balik. Okay. So, tolak balik yang ni, 4 ni lah kan. Kena buang balik kan. Sebenarnya 4 ni ialah ini square. Positif lah. Okay, kalau soalannya positif, positif lah yang kita masukkan. Jadi ini ialah cara kita buat penyempurnaan kuasa 2. Sekali lagi bracket square, tolak bracket square, salin C sama dengan kosong. Okay, so masuk apa di situ? Tukar penjap. Sini X, masuk X. Sini plus, masuk plus. Sini 4/2. Nampak? 4/2. Lepas tu belakang ni, ini sama dengan ni. 4/2. Faham? So saya tulis 4/2 sebab saya nak anda nampak dia sebenarnya bahagi 2. Okay, saya nak anda nampak dia sebenarnya bahagi 2. So bila kita permudahkan, ini ialah X tambah 2 square. Tolak 9. 9 betul? Sama dengan kosong. Maka titik pusingannya ialah, koordinatnya ialah
negatif 2, negatif 9. Negatif kan? Okey. Negatif 2, negatif 9. Senang ke susah? Senang kan? Tak susah kan? Okey. Kalau soalan tu suruh selesaikan. Apa maksud selesaikan? Cari nilai X. Selesaikan maksudnya dapatkan X. Dapatkan nilai unknown tersebut. So kalau soalan suruh selesaikan, maka kita sambunglah kita punya kerja kan. Sambung apa? X tambah 2 sama dengan 9 kan. So lepas tu X tambah 2 square root ni kan. Betul. Lepas tu apa lagi? X ialah positif 9 tolak 2 atau X ialah negatif square root 9 tolak 2. Saya tak selesaikanlah square root 9 tu 3 kan. Cuma saya tak nak kira. Saya nak tunjuk stepnya sahaja. Boleh atau tidak. Okey. Kalau katakan dia melibatkan nombor pelik. Awak selalu kalau bagi nombor gandaan 2, nak bahagi 2, cantik lah kan. Tapi bila dapat yang negatif ke, dapat yang ganjil ke, mulalah panik kan. Sama sahaja. Contoh, saya letak negatif, saya letak nombor ganjil, belakang tu saya letak tolak 9 lah ya. Okay, so apa yang kita buat? Bracket square tolak bracket square salin C sama dengan kosong. Okay, masuk apa dalam bracket? X tolak half. Betul? So sini benda yang sama. Termasuk tanda negatif. Okay, termasuk tanda negatif. Lepas tu kita akan dapat X tolak 3/2 square. Sini mesti tolak kerana sini awak plus ke, awak minus ke, bila dia square, dia jadi positif. Okay, so sini mesti tolak. So belakang tu you buatlah calculation dia kan? Belakang tu you buat calculation dia. Tolak berapa? 9/4 kan? Betul? Kemudian tolak 9. So yang nombor-nombor tu you permudahkanlah. So kita dapat X tolak 3/2 square tolak 45 ke? (45/4) ke? Okey. Yang duduk kat GM ni Afif je duk menjawab, orang lain ada ke tak ada ni? Ada. Tapi jawab ke tak tu? Jawab bagus. Saya target kita 100% hari ni. Okay, next. Apa tu? Tiba-tiba je sorry saya balas message. Okay, next. Kenapa? Alright, yang ini dia suruh kenapa dia orang ni? Okay, tak apa. Kita teruskan Alright, so next apa ni? Tak payah bincang lah yang ni kan? Sama je kan macam tadi kan? Okay, saya nak bincang yang ni. Ni pun tak nak, ini pun tak nak, malas cikgunya. Okay, yang ini. Kalau 2x kuasa 2 tolak 8x tambah 7 sama dengan 0. Kenapa saya skip sampai soalan ni saya kata saya nak bincang. Sebab A dia 2. Okay, jadi kita kena tahu sebab A dia lebih dari 1. Jadi bila A lebih dari 1, kita mesti jadikan dia 1. Okay, wajib. Jadi jadikan dia 1, saya buat panjang sedikit, saya bahagi 2,
dan kita letak di luar. Okey, sebenarnya kita bahagi dan letak di luar. So ini ialah X square tolak 4X tambah 7/2 sama dengan kosong. Lepas tu 2 tu duduk diam-diam kat luar. Jangan kacau dia. Okey, sampailah masa yang sesuai. Okay, masa yang sesuai maksudnya bila kita dah siap kerja di dalam dan kita expand balik. Okey, so kerja di dalam kita buat apa? Bracket square tolak bracket square tambah ni, betul? Sama kan? Step dia sama. So sini masuk apa? X tolak 2 sini. Tolak 2 kan? So kita dapat X tolak 2 square dan kita ada apa? Tolak 4 tambah 7/2. Tak settle lagi, tak settle lagi. Salin balik 2 tu dulu. Kita settlekan dalam tu dulu. Kita dapat X tolak 2. Yes, negatif 1/2. Okay, negatif 1/2. Dah settle, dah dapat bentuk vertex, dah ada X plus P square plus Q macam tu. Dan expand balik. Baru expand balik. So kita dapat 2X tolak 2 square tolak 1 sama dengan kosong. So apakah koordinat titik pusingannya? 2 negatif 1. Okay, titik pusingannya ialah 2 negatif 1. Okey ke tak okey? Okey kan? Alright. So seterusnya. Yang ini. Okay, yang ini. Saya nak tahu sebenarnya awak dah jawab ke belum? Dah. Belum. Ramai angguk ke ramai geleng? Cuba yang angkat tangan, tak nampak antara angguk dengan gelengnya. Yang dah jawab angkat tangan? 3, 4 orang je. Okey, yang di GM dah jawab ke? 2 orang, 3 orang. Okey, yang dah jawab boleh teruskan ya. Teruskan dengan soalan seterusnya. Kita bagi chance dekat kawan-kawan untuk jawab sekejap dan kita bincang. Jawab nombor 1 dengan 2 sekarang. Kita bagi 3 minit. Okey, kita bagi 3 minit. Dah siap bagi tahu eh?
Okey, dah ke? Okay, sementara anda sedang menjawab, saya ada masukkan video yang Haris buatkan untuk bab hukum linear. Yang regression tu kan, tolong belajar yang tu, tolong belajar. Jangan ambil jawapan itu sebagai jawapan tepat sebab kita baca dari graf. Okay, especially pintasan Y. Janganlah kat situ tulis 4 tempat perpuluhan, 5 tempat perpuluhan, awak pun ikut je. Itu adalah suatu guidance. Okay, supaya kita akan pintas di tempat yang betul. Lepas tu kita nampak kita punya kecerunan sama ke tak sama. Faham Jangan ambil bulat-bulat. Nanti tiba-tiba saya tanda paper awak bulat-bulat pula awak ambil dari calculator tu. Kita baca dari graf. Okay, kalau yang belum study tu tolong study. Nombor 1 tu dah sudah ke? Macam lama sangat dah ni? Okay, kita jawab nombor 1. Kita jawab nombor 1. Nombor 1, kita masih perlu faktorkan kerana A-nya bukan 1. Okay, A-nya adalah negatif 1. Jadi kita masih kena faktorkan dan kita dapat X square dan kita dapat tambah dan sini tolak, betul? Betul? So negatif tu jangan kacau dia, ikut step yang saya dah tunjuk tadi, jangan kacau dia, biarkan dia duduk di luar sana kan. Kemudian kita settlekan dalam dia. So settlekan dalam dia, kita dapat apa? Bracket square tolak bracket square tolak 1, betul? Ada square saya? Okey. So masuk X plus 2. Lepas tu sini ialah 2. Betul ke? Jadi totalnya kita dapat X plus 2. Lepas tu tolak 5. Tolak 5. Kembang balik. Tambah 5. Sama dengan kosong. Betul? Betul? Jawapan anda betul? Okey. Yang ini negatif 2. Dan kita ada X square. Apa ni? Tambah 5 tolak 5. Tolak 9/2. Betul ke saya? Betul? Excuse me. Negatif 2 letak di luar. Negatif 2 letak di luar. Tak kira lah 2-3 kali ke kalau ada keperluan. And then kita masukkan kita punya apa ni? Bracket square tolak bracket square salin. Masukkan apa? X tolak 5/2. Sini ialah 5/2. Betul? Apa? Apa? Kejap. Saya lost sikit. Mana tu? Second bracket. Yes. Kena tulis. Kena tulis negatif 5/2. Alright, kena tulis negatif 5/2. Okay, so lepas tu kita dapat X tolak 5/2 square. So tolak 31 ke? 31/2 ke? Bukan. Itu jadi 4. 18. 43. 43 kan? Per 4 kan? Betul kan? Okay, saya lupa darab 2. Saya over 4 Lepas tu kita expand balik.
tambah 43/2. Okey, tambah 43/2 sama dengan kosong. Boleh ke? Tak susah kan penyempurnaan kuasa 2? Okey, yes. Ya? Yeah? Aha. Koordinat titik pusingan. Yang ni pun ada? Yang ni apa koordinat titik pusingan dia? 5/2, 43/2. Okey, koordinat titik pusingan. Kenapa soalan ni suruh selesaikan tapi saya sentuh tentang koordinat titik pusingan? Sebab saya nak, dalam satu soalan tu saya menerangkan semua benda. Dalam satu soalan tu saya menerangkan semua benda. Saya tak terangkan sampai habis dapat nilai jawapan pun. Soalan pertama tadi je saya tunjukkan. Tapi saya nak tunjuk kepentingan penyempurnaan kuasa 2 sebenarnya lebih kepada yang ini. Lebih kepada yang ini. Lepas tu dia suka bagi soalan yang siap-siap gambar rajah, lepas tu P letak dekat gambar, Q letak dekat soalan, lepas tu compare je. Dia nak tahu awak faham tak sebenarnya nilai di situ ialah X, nilai di situ ialah Y. Itu semua ialah soalan pengetahuan. Alright, boleh ke? Boleh ke? Okay. Okay, kita teruskan. Yang ini. Okay, yang ni saya tak payah sentuh langsung. Okay, saya tak payah sentuh langsung kerana ini hanya melibatkan penggunaan rumus. Okay, kalau soalan yang melibatkan rumus itu soalan yang paling simple. Just tentukan A berapa, B berapa, C berapa. Masukkan sahaja. Jangan buat pengiraan sendiri. Terus tekan EQM pada kalkulator. Okay, terus tekan EQM pada kalkulator. So yang ini tolong patuhi syarat yang diberi oleh soalan. Baca betul-betul. 4 angka bererti, 4 tempat perpuluhan. Mesti jawab ikut kehendak soalan. Okay. So yang ni saya tak perlu sentuh. Jawapan pun dah ada di situ. Melainkan anda dapat jawapan yang berbeza. Nanti next class you bagi tahu kita cuba. Teacher. Tak perlu bincang Tadi, untuk soalan tadi, kita orang dapat supposed to be 43/4 tapi teacher tulis per 2. Baris ni ke? Kan kita expand? Oh, okay. Alright. Betul kan? Kita expand kan? Alright. Tanya, tolong tanya. Okay, mesti bertanya. Kalau tak, anda tak faham apa yang berlaku. Okay, kalau tak faham, anda tanya. Ada soalan lain ke? Saya lupa nak tanya kat GM tadi kan? Okay, ada soalan lain tak? Teacher, kalau darab semua persamaan dengan negatif 1 dulu, lepas tu bahagi 2. Settlekan dapat jawapan tak? Apa sekali lagi? Kuat sikit. Darabkan persamaan semua dengan negatif 1. Lepas tu bahagi 2, dapat juga jawapan. Darab semua bahagi negatif 1. Darab semua dari baris persamaan. mana tu? Contoh soalan negatif 2x² tambah 10x tambah 9 sama 0. Saya darab negatif 1 untuk buang negatif. Lepas tu you punya negatif ada tunjuk tak di luar? Ke negatif you hilang terus? Hilang terus. Tak boleh sebab ini ialah graf masam. Kalau awak hilang terus, awak dapat graf senyum. Awak telah menukar struktur soalan sebenarnya. Okey. Okay? Saya faham itu ialah perkara yang awak biasa buat, especially bila awak buat pemfaktoran yang boleh difaktorkan duanya tu. Awak selalu hilangkan, betul tak? Dan saya pernah bagi tahu, saya banyak kali bagi tahu sebenarnya you tak boleh main hilang-hilang sahaja. Dia mesti duduk di luar. Kan? Saya kata bila you faktor kan? You suka bila faktor tinggal ni je, tinggal bracket je. Tinggal bracket je. Awak selalu buat faktor macam ni kan? Sebab awak tipu kan? Awak tekan kalkulator kan? Lepas tu kalau soalan asal dia sebenarnya dia 2x². Awak nampak tak? Bila awak kembang ni, awak tak dapat balik 2x². Nampak tak? Awak kembang ni awak dapat apa? Awak dapat x² je kan? Awak dapat x² je kan? Kalau ikutkan konsep sebenarnya, 2 tu kita bubuh di luar tu. Kita faktorkan 2 tu. Bukan kita buang bahagi semata-mata. Faham tak? Itu semua adalah pemfaktoran. Saya dah beritahu benda ni banyak kali.
Betul? Banyak kali dah saya sebut benda ni. Kalau you faktorkan selengkapnya. Cuma apabila soalan minta kita selesaikan maksudnya sampai tahap cari nilai X. Kita mula ignore benda ni. Faham tak? You terus buat bracket ni sama dengan kosong. Bracket ni sama dengan kosong. Sebab yang ni dia tak ada apa. Betul? You mula ignore benda tu sebab kita takat mencari nilai X. Tetapi kalau soalan itu melibatkan pemfaktoran, ini mesti ada. Okay, itu ialah pemfaktoran yang lengkap. Awak tolong buat catatan Bila saya menanda awak punya kertas percubaan, saya akan menanda sangat-sangat strict. Okay, kalau dua ni tak ada, pemfaktoran awak saya akan pangkah. Faham? Pemfaktoran tu saya akan pangkah. Saya kena strict sekarang supaya you dapat markah yang maksimum. Okay, kita tak tahu SPM macam mana. Awak batch baru kan, KSSM batch baru, kita tak tahu penandaannya macam mana. So biar kita strict dulu, awak belajar yang betul-betul. Lepas tu kalau SPM dia lenient, tu rezeki lah. Okay, tu rezeki. So catat pemfaktoran mesti lengkap. Okay, next. Yang ini tadi, tak nak sentuh langsung. Boleh? Tak nak sentuh langsung. Okay, tak nak sentuh langsung. So seterusnya kita masuk kepada membentuk persamaan kuadratik. Okay, membentuk persamaan kuadratik dengan punca-punca. So soalan yang ini sebenarnya ada dua perkara yang anda kena tahu. Perkara pertama of course lah yang ini. Hasil tambah punca ialah negatif B per A. Hasil darab punca ialah C per A. Okay, sepatutnya benda tu dah ada dalam ingatan kekal anda. Kemudian yang kedua ialah yang ini, iaitu X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Sekiranya anda belum hafal, nasihat saya sila buat latihan dengan banyak dan hafal. Ini ialah satu soalan yang sangat popular. Okay, sangat popular. Okay, so di sini mesti tolak, di sini mesti tambah. Okay, so kalau saya jawab soalan macam biasa, saya suka jawab benda yang saya nak kena ganti tu, saya akan letak bracket dulu. Letak dulu bracket, sediakan rumah dia siap-siap, nanti kita masuk kemudian. Okay, jangan masuk dulu, takut nanti ada rumah tertinggal. Okay, so maksudnya saya akan buat X kuasa 2 tolak sum of root X tambah product of root sama dengan kosong. Saya sediakan rumah dia dulu. Lepas tu baru saya masuk. Hasil tambah punca berapa? Masuk. Hasil darab punca berapa? Masuk. Okay, masuk kemudian. Okay, so macam mana kita settle soalan ini? Soalan yang pertama, soalan yang sangat-sangat mudah kerana dia melibatkan nombor. Okay, kerana dia melibatkan nombor. Nak cari hasil tambah punca, tekan je lah kalkulator kan. 2 tambah negatif 4, kita tambah dapat negatif 2. Nak dapat hasil darab punca, tekan je lah kalkulator kan. Dapat negatif 8. Lepas tu kita buat X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Masuklah hasil tambah punca negatif 2. Hasil darab punca negatif 8. Lepas tu kalau jumpa ada tambah, jumpa tolak, jumpa tolak, itu wajib dipermudahkan. Okay, tak payah bagi tahulah, takkan nak tinggal. Macam tu kan jawapan dia. So dia akan jadi X kuasa 2 tambah 2X tolak 8 sama dengan kosong. Itu equation dia. Okay, itu adalah equation dia. Okay, yang di Google Meet, okay? So dia ada kaedah kedua masuk dalam bracket. Okay, kaedah kedua masuk dalam bracket. Tapi saya rasa buat satu kaedah cukuplah. Maksudnya kalau dapat huruf pun kita pakai kaedah yang ini. Dapat nombor pun kita pakai kaedah yang ini. Cuma saya nak beritahu sekiranya. Okay, sekiranya anda buat rumah-rumah ni. Lepas tu masuk dalam tu dapat pecahan. Sila permudahkan. Okay, sila permudahkan. So macam mana nak permudahkan? Ada banyak cara nak permudahkan. Darab dengan penyebut. Kalau contoh yang saya bagi ni penyebut dia lain-lain. Okay, penyebut dia lain-lain.
So you ada dua option. Option pertama, buat perlahan-lahan. Hapuskan satu persatu. Option kedua, terus hapuskan dengan dia punya gandaan sepunya terkecil. Okay, macam mana nak hapuskan? Ni saya tunjuk yang susah Okay, ni saya tunjuk yang susah. Maksudnya nanti kalau awak jumpa soalan yang senang tak ada masalah lah. Katakanlah saya nampak tu ada 8, ada 2 dan saya tak tahu macam mana nak hapuskan. Jadi kita go slow-slow, kita hilangkan 8 dululah. Macam mana nak hilangkan 8? Semua darab 8. Nampak tak? Semua darab 8. Matematik sangat mudah, sangat adil. Apa yang you buat di sebutan pertama, you buat perkara yang sama pada sebutan kedua dan juga sebutan ketiga. So dalam kes ini saya akan dapat apa? 8x kuasa 2. Lepas tu 8 potong. Tolak 7x. 8 ni 4. Oh 28 rupanya dah habis dah tu. Habis dah. Nampak tak? Betul ke tu? Betul ke tu? Tu saya salah. Betul kan? Dah siap dah tu. Ini baru kira jawapan akhir. Kalau you jawab dalam pecahan-pecahan itu belum jawapan akhir. Okay, itu jawapan belum jawapan akhir tapi kita terima sebagai jawapan setara. Okay, kita terima sebagai jawapan setara. Tapi tak hebat lah sebab you tak nampak kan. Selalunya kalau pecahan kita tak naklah nampak pecahan kat situ kan. Kita akan settlekan yang pecahan tu. Okay, kita akan settlekan yang pecahan tu. Alright, so sama juga saya tak perlu bincang yang lain-lain, betul? Betul kan? Saya tak perlu bincang yang lain-lain kan? Bincang 1, 2 cukup lah kan yang nombor-nombor ni Okay, kita pergi ke next one. Alright, ni apa? Okay, ini. Kita bincang contoh 2. Okay, kita bincang contoh 2. So kadang-kadang you akan nampak soalan tu macam sebenarnya dia tak susah. Tapi you yang menjadikan dia susah kan? Macam kalau you nampak ada terlebih sebutan, ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf M, ada huruf L, mulalah panik kan sebab awak tak kenal dia kan. Sebenarnya senang je. Okay, yang penting awak ambil awak punya highlighter, awak highlightkan X square. Kalau awak jumpa ada 2, 3 X square, maka pekali-pekali dia tu adalah A. Pekali-pekali dia adalah A. Kalau ada 1 je X square, okey lah. Tak ada masalah lah. Maksudnya A adalah 2. Okay? A adalah 2. Settlekan A dulu. Okay, settlekan A dulu. Kemudian, ambil lagi highlighter, cari X pula. Pekali kepada X, itu adalah awak punya B. Pekali kepada X adalah awak punya B. So, B adalah P plus 1. Okay? B adalah P plus 1. Dan yang tinggal, okay, apa-apa sahaja yang tinggal, itu adalah awak punya C. Okay, itu adalah awak punya C. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Katakanlah equation tu macam ni. X square tambah HX tolak 2X tambah 2K sama dengan kosong. Nampak macam banyak sebutan. Sebenarnya jangan faktorkan. Tak ada keperluan untuk faktorkan. Kita boleh nampak ABC-nya dengan mudah. Pertama, cari X square. Ada satu je kan X square? Okey, cantik. So dia punya A adalah 1. Okay, lepas tu B. Highlightkan X. Ini X. Ini X. Ambil saja pekali dia. Ambil saja pekali dia. Jadi kita dapat B. H minus 2 Tak payah faktor Tak payah faktor. Saya risau sangat-sangat apabila anda faktor. Especially kalau ada plus minus. Ada je yang salah plus minus. Okay? Jangan take risk, kita tak payah faktor. So balance dia, itulah C. Syaratnya sama dengan kosong. Jangan separuh, ada sebutan di kiri, ada kanan, ada macam tu payah sikit. Okay, jadi kalau ada dia bersepar-separ kiri sikit, kanan sikit, kita kumpul di satu tempat. Okay, kumpul di satu tempat, make sure nak guna kaedah ini,
dia mesti equals to 0. Okay, mesti equals to 0. Alright, seterusnya. Kita buat apa ni? Kita dah nampak dah soalan ni punca-punca kan? So maksudnya kita kena cari hasil tambah punca. So kita cari hasil tambah punca. Saya contoh di sini, hasil tambah punca maksudnya negatif 3 tambah 1/2 maksudnya negatif 5/2. Betul? Dan negatif 5/2 ini ialah negatif B per A. Tengok saya sediakan rumah-rumah dia. Okay, saya sediakan rumah-rumah dia. B saya berapa? B saya berapa? B saya P plus 1 kan? A saya berapa? A saya 2. So saya dapat negatif P plus 1 darab tu. Nampak tak? Lepas tu tengok-tengok. Jangan kembang dulu tau. Awak nampak kiri kanan pun ada negatif. Kan? So dah hapuslah negatif kan? Hapus dah kan negatif? Lepas tu these two darab kat sini. Dapat 5 kan? Betul? So P adalah 4. Betul? Betul kan? Senang je kan? Direct sahaja. Ya, lepas tu kita buat apa? Kita buat hasil darab punca pula lah. Kita buat separuh-separuh lah. Kita janganlah apa ni orang kata tamak nak buat semua sekaligus. Buat sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Okay? Buat hasil darab pula. Okay, hasil darab. Hasil darab maksudnya negatif 3 darab 1/2 kan? So negatif 3/2 lah kan? Sama dengan C per A. Apakah C saya? Q minus 2. Apakah A saya? 2. So sini tak ada negatif, tak payah potong lah. Maksudnya saya darab sahaja. So darab je dapat negatif 3 betul? Q minus 2. So Q ialah negatif 1 betul? Dah siap. Senang je. 3 markah. Okay, senang je. Dah ada 3 markah. Pedulilah dia nak letak huruf M ke N ke dan sebagainya. Kalau katakan dalam proses awak menjawab tu tiba-tiba ada P plus Q kat sini, dah tergendala, biar dia stop di situ. Selalunya kalau macam tu kita akan pakai persamaan serentak. Okay, bukan untuk soalan ni bukan untuk soalan ni. Ni contoh. Okay, maksudnya kalau kita dah buat step tu, sampai tahap tu kita dah tergendala di situ, maksudnya kita kena buat the next one. Okay, kita kena buat the next one. Ada soalan tak? Yang di GM ada soalan? Tak ada. Saya belum tanya, dia dah jawab dulu. Okay. Next. L4, L5, L6, awak jawab sendiri. Di situ dah ada jawapan kan? Okay, kita pergi tengok the next one. Apa ni? Ni apa? Ini yang melibatkan alpha beta. Okay, yang melibatkan alpha beta. Langsung tak ada masalah. Okay, dia suruh buat apa? Dia suruh diberi alpha dan beta. Ialah punca-punca. Jadi, bentuk persamaan kuadratik yang baharu dengan punca yang dia bagi. Okay, so maksudnya soalan ini dia kata puncanya ialah alpha dan beta. So kita dah tahulah kan? Kita dah tahu hasil tambah punca ialah negatif B per A. Nampak tak? Nampak kan? Lepas tu hasil darab punca ialah C per A. Betul? Dah stop kat situ? Stop di situ. Itu je. Okay? Dia suruh buat itu je. Lepas tu dia kata punca baru dia ialah 2 alpha dan 2 beta. Punca lain, maksudnya untuk equation lain, bukan equation yang itu. So puncanya ialah 2 alpha dan 2 beta. Kalau saya nak cari hasil tambah punca, maksudnya saya ada 2 alpha campur 2 beta. Faktorkan 2 alpha campur beta. Gantikan negatif 12. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. Lepas tu 2 alpha darab 2 beta, hasil darab punca betul? 2 darab 2, 4 alpha beta. So 4 alpha beta ialah 2. Maksudnya dapat 8. Okay. So negatif 12 ini adalah hasil tambah punca. 8 ini ialah hasil darab punca. Masukkan dalam rumah dia X kuasa 2 tambah,
X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Masukkan nilai dia adalah negatif 12, 8. Settlekan yang minus-minus. X kuasa 2 tambah 12X tambah 8 sama dengan kosong. Boleh? Okay. GM okay? Alright, next. Ni apa? Oh, awak dah jawab Semua dah jawab ke? Belum. Yang depan saya ni semua geleng. Yang di GM semua dah jawab ke? Dah, Afif je dah. Orang lain? Afif dengan Hanis mesti dah jauh kan? Okey, yang belum jawab sekarang, saya akan akhiri konten hari ini dengan alfa beta ni. Okey, kita akhiri konten hari ini dengan alfa beta. So kita jawab dulu alfa beta. Bagi Afif, Kristina, Hanis tadi yang dah jawab, boleh continue dengan soalan seterusnya. Okey, continue dengan soalan seterusnya. Cepat sikit. Kita target habiskan berapa soalan ni? Ui, banyaknya. Ni apa ni? Ini naik lain. Okey, kita target habiskan 3 soalan ni. Kita ada berapa minit lagi? Mana jam saya tadi? Kita ada dalam 14 minit lagi. Jawapan untuk kita semak sama-sama. Abu Bakar 10 di rumah. 10 Oh 21 je kan? 10 11 Bab 3 adalah sistem persamaan ke? Sistem persamaan tak payahlah. Tak payah. Okey, sistem persamaan tak payah kan? Kena ke tak payah? Tak payah kan? Senang sangat kan? Tak payah. Kita terus pergi kepada indeks cert logaritma. Okay, kita terus pergi kepada indeks cert logaritma. Kalau sempat lah kalau sempat. Saya tengok macam banyak lagi slide saya. Ini slide ke berapa? Tadi saya macam nampak slide. Ini ialah 13/39. Maksudnya banyak lagi. Saya tak ikut awak punya paging sebab saya besarkan. Ada yang satu page saya jadikan 2 slide. Kalau besar dan kalau kecil sangat nanti saya tak ada ruang nak menulis. Okay, so saya ada 39 slide. Kita skip bab 3 So you sediakan bahan untuk bab keempat. Kita sempat ke? Kita exam pukul. Kita exam berapa hari bulan? 20 lebih 26? Oh macam sempat je kan? Kita buat laju-laju sikit 26. Okay. Soalan pertama semua dah? Saya conteng awak jawab seterusnya, nanti saya contengkan jawapan dia, saya tukar pen jap, tak suka warna hitam. Okey, ini apa? Alpha campur beta. Negatif 7/2. Alpha darab beta. Negatif 2. 3 alpha campur beta. Olah tak best ni. Betul ke saya buat ni? So 9 alpha beta.
2x square tambah 21x tolak 36 sama dengan kosong. Betul ke? Betul ke? Macam tak betul je. Jawapan awak sama dengan saya tak? Saya nampak yang angguk ada 3 orang. Yang selebihnya dah siap ke belum? Ke lain? Apa yang awak dapat? Ke sebenarnya tak siap lagi? Ada salah ke? Awak salah? Siapa salah? Salah di mana? Ha? Belum siap. Belum siap. Saya dah skip step tu. Nampak kan? Awak nampak kan saya dah skip step? Ke saya kena tulis balik? Nanti sekejap nanti. Yep. Okay, saya dah tulis panjang-panjang. Sama? Okay? Tadi cikgu bukan apa? Bukan habis 2.5 ke? Ke saya salah? Jadual sampai 2.5 kan? Okay, nombor 2 dah. Nombor 2 dah. Yang di Google Meet ni nombor 1 betul sama dengan jawapan saya? Okay. Next, tukar pen. Tukar pen. Alright, bagus. Ini alpha campur beta. Betul ke? 6x² tolak x tolak 1 sama dengan kosong. Sama? Tak sama sorry. 6x. 6x. Careless. 6x² tolak 6x tolak 1 sama dengan kosong. Okay, 6x² tolak 6x tolak 1 sama dengan kosong. Okay, the last one the last one.
Okey, jawapan yang ketiga. Sama tak? Betul Okey. Boleh? Boleh? Kalau awak careless, awak kena buat macam saya tunjuk mula-mula tadi. Maksudnya kita letak nombor kat depan-depan tu baru kita darab-darab dan potong-potong. Okey, kita darab satu persatu, kita potong-potong. Okey, kita tamatkan setakat ini. Okey, kita tamatkan setakat ini. Kita akan sambung minggu hadapan. Minggu hadapan saya rasa kalau tak silap saya, jadual saya dengan Abu Bakar hari Isnin. Okay, saya still akan buat Google Meet waktu saya dengan Abu Bakar sahaja yang DJM. Minggu depan awak bertukar-tukar kan? Kan? Jadual sepatutnya, okay, welcome, see you. Jadual sepatutnya bertukar kerana next week Form 3, Form 4 dah masuk. So bila next week Form 3, Form 4 masuk, jadual